Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Sementara tunggu rakan-rakan yang lain masuk, saya on dulu dekat Facebook. Tunggu sekejap. Sekejap ya. Sekejap saya buka page chat. Mana dah ni? Okey. Okey. Okay, dah ramai dah. Wah, laju malam ni. Dekat Zoom dah ada 9:21 dah. Okay, dekat Facebook pun dah ada. Yalah, ngam-ngam pukul 9.30. So kita start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah. Terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ini untuk sama-sama kita berdiskusi dalam siri diskusi ilmu saham. Kalau sekiranya tuan-puan tengok dekat Facebook ataupun dekat Facebook page lah ataupun dekat Telegram, tajuk yang saya sediakan malam ni adalah diskusi ilmu saham, tajuk yang ke-22, belajar dan fahami cara membaca indicators. Okey. So sebelum tu saya share dulu link Facebook live malam ni dekat grup-grup Telegram. Kok ada yang apa ni tak perasan malam ni kita ada live kan? FB live malam ini. Okey, saya share dulu ke grup-grup. So kalau rakan-rakan ahli grup nak tengok dekat Zoom boleh. Sebaik-baiknya tengok dekat Zoom lah kan. Kalau nak tengok dekat Facebook pun boleh. Cuma kalau tengok dekat Facebook lambat sikit lah. Dia delay dalam 20 second. Okey. Good evening Tuan BJ, Tuan Abdul Hafiz. Waalaikumsalam. Tuan Zaki. Waalaikumsalam. Okay, so saya share dulu kita punya PowerPoint. Sebenarnya malam ni tak ada PowerPoint sangat pun, just saya just nak tunjuk tajuk je kan, tajuk dia pada malam ni. Okay, so untuk just sebagai refresh balik tajuk yang kita pernah discuss sebelum ni,
Kita dah discuss sampai tajuk yang ke-22 dah. Okey. Ada lagi beberapa sahaja lagi. Ada lagi, kalau 22 ada 8 je lagi tajuk yang sebelum kita habis kan, sebelum kita habis. So ini adalah total kesemua tajuk-tajuk yang kita dah discuss sampai tajuk yang ke-22, belajar dan fahami cara baca indicators. So dia punya tujuan video ni saya dah buat adalah untuk tunjuk cara baca indikator dekat TradingView. Okey. Kebetulan baru sahaja hari Sabtu lepas saya dah buat sesi discussion dengan ahli-ahli grup online coaching dalam grup Wave Traders. Kita discuss berkenaan dengan indicators. Okay? Kita discuss berkenaan dengan indicators yang mana saya dah terangkan apa pembahagian-pembahagian indicators yang kita perlu tahu secara umum lah kan. Kalau untuk ahli grup ni saya pergi detail sikit, tapi untuk malam ini saya plan just nak bagi overview je lah secara umum apa yang kita perlu tahulah sedikit. Okay? Sebelum tu saya nak pindahkan dulu dia punya panel ni. Senang untuk saya monitor lah. Okay. So, daripada tajuk yang pertama sampailah tajuk yang ke-22 dah kita dah discuss. Agak-agaknya lah kan tuan-puan ahli-ahli grup ataupun rakan-rakan dekat Facebook yang belum lagi jadi ahli grup, agak-agak ada belajar sesuatu tak? Ataupun memang tak tahu apa-apa lagi. Kenapa Tuan Saiful ni tiba-tiba muncul G-Ocean. Malam ni kita tak discuss counter. So discussion untuk counter insyaAllah nantilah. Saya buat mungkin besok lusa ke. So daripada tajuk-tajuk yang kita discuss sebelum-sebelum ini, dan saya amat-amat mengharapkan supaya tuan-puan dapat tengok balik daripada tajuk yang pertama. Sebab kalau tiba-tiba malam ni tiba-tiba terus langkau ke tajuk yang ke-22 terus, saya expect akan banyak persoalan yang muncul. Kenapa tiba-tiba cakap pasal benda ni? Sedangkan sebenarnya kita dah discuss daripada langkah pertama kan, daripada tajuk pertama, kedua sampailah ke tajuk ke-22. So walaupun saya tidaklah meletakkan tajuk-tajuk ni ikut betul-betul step by step untuk kita memahami ilmu saham secara komprehensif, tapi at least saya dah letak tajuk-tajuk yang saya rasakan ada serba sedikit signifikan dia dalam tuan-puan memahami ataupun perlu faham untuk mempelajari ilmu saham. Nak cakap very structured tak jugalah kan. Kalau nak yang betul-betul structured and very detail, memang saya dah susun ataupun dah sediakan dalam grup online coaching tu. Dalam tu lebih detail. So kita daripada asas pergi ke advance, pergi ke pro dan pergi ke yang lebih daripada pro, iaitu super traders lah kita cakap kan. Super traders ni maksudnya menggunakan indicators yang custom made untuk kita trade. Tapi sebelum kita dapat memahami apakah signifikan menggunakan indicators yang custom made tu, at least tuan-puan kena tahu dulu yang asas. Bila dah ada ilmu asas tu, especially asas tentang wave lah kan. Sebab kalau kita dah tahu tentang asas, later on apa sahaja teknik ataupun apa sahaja senjata tools yang kita nak gunakan tu, kita dah tak ada masalah. Sebab kita dah tahu dah asas dia macam mana kan. Okay. Kota Baru. Malam ni tak hujan, alhamdulillah. InsyaAllah tak hujan. Biasa setiap hari hujan kan. Tapi cuaca masih sejuk. Alhamdulillah. Okay. So, tajuk pada malam ni kalau untuk ahli-ahli grup ni kira macam saya boleh cakap lebih kepada refreshment lah, sebab baru je hari Sabtu lepas kita discusskan berkenaan dengan indicators. Tapi untuk rakan-rakan rakan-rakan dekat Facebook yang belum berada dalam grup, saya akan ulang balik lah apa benda yang kita perlu tahu berkenaan dengan indicators. Okay. So apa maksud indicators? So secara ringkas je lah kan. Indicators ni dia sebagai kalau ikut bahasa dia adalah penentu lah kan, yang ataupun benda yang kita gunakan untuk menentukan dia punya bacaan dia, dekat mana sepatutnya berada. Contoh kalau kita bawa kereta kan, apakah indikator yang mengatakan yang kereta kita slow ataupun kereta kita laju? Obviously meter lah, dia punya meter tu kan, dengan RPM dia tu kan.
So kalau meter tu naik dah sampai 50 km sejam ataupun 60 km sejam, setengah-setengah orang dah rasa benda tu laju kan. Tapi setengah orang rasa macam amat perlahan. Tapi apabila dah naik sampai 100, 120, memang obviously kita akan rasa laju lah kan. Kalau tekan lagi pedal, minyak akan naik lagi laju. So benda tu kita bagi sebagai indicators. Kalau dalam pasaran saham pun sebenarnya dia ada yang kita panggil sebagai indicators jugalah. So indicators ni dia bukanlah pada komponen price and volume tersebut. Okay, sebagai contoh lah, saya ambil satu counter yang naik cantik hari ni. Kita ambil contoh counter Bio lah, Bio Holding. Okay, so lebih kurang macam ni contohlah. Saya bagi contoh. Kita tutup dulu semua yang lain. Okay, so apa yang tuan-puan nampak dekat sini, okay, saya tukar sikit dia punya candle dia. Apa yang tuan-puan nampak dekat sini, ini adalah komponen yang kita panggil sebagai komponen price. Okay, komponen price. Dekat bawah ni adalah komponen volume. Okay, apa yang dimaksudkan dengan price? Price adalah sejarah pergerakan harga. Apabila harga dah bergerak, okay, walaupun dia dah lepas satu saat yang lepas, dia dah dikira sebagai sejarah. So maksud harga adalah sejarah. Maksud candle ni ataupun price punya komponen adalah sejarah pergerakan harga apa yang telah direkodkan. Okay, walaupun dia baru sahaja berlalu satu saat yang lepas, dia dah consider sebagai sejarah lah. Okay, and then bahagian bawah daripada harga ni dia akan datang sekali. Biasanya price and volume dia sebagai kembar lah kita cakap kan, dan dia tidak boleh dipisahkan. Memang ada orang yang tidak begitu tengok sangat volume, tak ada masalah pun sebenarnya. Okay, tapi sebaik-baiknya kita tengok juga volume, kerana volume ini adalah dia sebagai fuel ataupun bahan api kepada pergerakan harga. Sekiranya tak ada volume, harga tak boleh nak bergerak sangat unless berlakunya situasi yang mana kita panggil sebagai anomali, yang mana harga naik tanpa ada volume yang cukup, then itu kita consider sebagai berlakunya anomali lah ataupun kecacatan. Dia boleh berlaku. Okay, tapi kita yang kena decide adakah pergerakan harga itu valid ataupun tak valid. Okay, contoh macam Bio Alpha ni, kalau saya buang semua indikator lain, nampak dia punya kenaikan harga ni agak valid sebab harga naik dengan volume support yang agak kuat. Okay, cumanya kalau tengok dari segi indikator-indikator yang saya dah pasang ni, memang adalah signal-signal dia dah ada exit signal dan sebagainya. So kena hati-hatilah sebenarnya kan. Okay, so apa yang saya nak cerita pada malam ini adalah untuk kita memahami cara macam mana kita nak buat kajian chart, kita kena faham at least chart tersebut terbahagi kepada beberapa bahagian. Ini saya bahagikan kepada struktur asas lah. Pada satu chart, pada sesuatu chart, kita boleh bahagikan kepada at least 3 komponen. Okay, 3 komponen. Saya bahagikan kepada 3 komponen. Komponen yang pertama iaitu price. Okay, price ni macam saya cakap tadi, ianya adalah history. Dia punya adalah recorded history. Okay, recorded history. Dia adalah benda yang telah berlalu, yang baru sahaja berlalu. Okay, and then komponen yang kedua kita panggil sebagai volume. Volume adalah done transaction, transaksi yang telah berlaku dan telah match. Dia pamerkan sebagai volume. Okey, contoh macam kita dah beli 10 lot ataupun 100 lot lah kan. Kita beli 100 lot. So 100 lot tersebut dikira sebagai volume. And then kita pun jual balik 100 lot. 100 lot tersebut dikira sebagai volume. So urus niaga ataupun transaksi yang telah berlaku tersebut direkodkan sebagai volume. Okey, sama ada direkodkan dalam bentuk lot. Okey, dia boleh dalam bentuk lot bukan buy lah kan, bought lah, bought or sold, ataupun boleh juga direkodkan dalam bentuk dipanggil sebagai value. Okay, boleh juga direkodkan sebagai value ataupun nilai lah, nilai transaksi urus niaga. Okay, sebab setengah-setengah chart dia memang letak sebagai dalam bentuk RM. Okay, dalam bentuk RM. Okay, dan
bahagian ketiga ataupun komponen, okey, saya tulis dekat sini komponen lah, komponen yang ada pada chart, okey. Bahagian ketiga iaitu indicators, okey. Yang kita nak discuss pada malam ini iaitu indicators lah kan, ataupun apa-apa. Indicators ni nama lain dia adalah tools, okey, dia adalah tools ataupun supporting tools lah kan, supporting tools yang kita boleh gunakan untuk buat untuk memberikan keputusan yang lebih definitif. Okey, maksudnya kita nak kita punya decision tu lebih tepat, lebih tepat ataupun lebih meyakinkan. So that's why kita gunakan supporting tools. Okey. Sebagai contoh, kalau kita naik kereta kan, kalau kita naik kereta, kita boleh tekan minyak, dan kita boleh rasa kereta tu laju ataupun perlahan. Tapi macam mana kita nak decide adakah kereta tersebut laju betul-betul ataupun perlahan? So kita kena tengok meter. Kalau kereta tu ada pedal minyak tapi tak ada meter, still kita boleh bawa kereta tu juga. Sebenarnya kita boleh je anggarkan kelajuan dia kan, dia laju ke dia perlahan ke, cuma kita tak boleh nampak secara definitifnya. Okey, kalau dah ada indicators, kita boleh at least kita boleh expect, kita boleh tahu dekat mana kedudukan kelajuan tersebut. Contohlah kan, kalau macam kereta lah kan, lebih kurang. Okey, so untuk bagi dia nampak cantik sikit supaya tidak serabut, saya masukkan anak panah dia. Anak panah ni penting, nanti kan tuan-puan tak tahu kotak tu pergi mana. Okey. Ini kalau untuk ahli-ahli group ni sebagai ulangan je lah, sebab kita kan baru je discuss hari Sabtu lepas kan. Okay, so harga ni dia boleh bergerak sama ada dengan volume ataupun tanpa volume. Dia kalau tak ada volume dia tak boleh bergerak lah. Tapi maksudnya untuk component price, sekiranya dia ada dua perkara yang boleh berlaku dekat price. Satu, dari segi pergerakan harga lah kan, saya letak kat sini. Pergerakan harga dia boleh jadi valid ataupun dia boleh jadi anomali. Pergerakan anomali. Yang ni saya tak cerita panjang lah, so nanti tuan-puan kena belajar lah kan. Kalau nak belajar benda ni kena tengoklah dalam buku Anna Collins pun ada, ataupun kalau ahli-ahli group tu boleh tengok saya punya penerangan dalam video volume price analysis. Okay, so secara ringkasnya, sekiranya harga bergerak tanpa volume, dia harga naik tinggi tapi volume tak banyak, dia adalah cacat lah, macam tu lebih kurang. Okay, untuk volume pula, dia sebenarnya volume ni dia merekod one way je. Contoh kalau macam tuan-puan beli, okay, kita beli, saya letak kat sini, kita buy, kita bought lah, okay, bought PUGHT, maksudnya dah confirm 100 slot. Okay, 100 slot. So, volume yang direkodkan adalah 100 slot. Tiba-tiba kita pun sell. Okay, kita pun sold 100 slot yang sama. So, volume yang direkodkan akan jadi 200. Okay, 200 slot volume. Dia tak tolak. Okay, so secara umumnya pada chart kita tak ada net volume. Okay, secara umumnya pada chart kita tak ada net volume, yang mana sekiranya kalau ada net volume, kita akan lebih senang sebenarnya untuk decide adakah seller ataupun buyer yang dominan kan. Tetapi tuan-puan boleh tengok dekat platform untuk tengok dekat mana net volume. Sekejap, saya buka platform, at least kita tunjuk sikit. At least tuan-puan boleh tahu dekat mana net volume tu berada. Tunggu dia login jap. Selalu malam slow sikit tapi okey. Okay, saya tengok dekat most active. Mana lah. Okay, share screen. Okay. Boleh nampak tak platform ni? Komen sikit. Rakan-rakan ahli group boleh nampak screen M+ ni? Okay. Nampak. Okay.
Dia kena tanya baru ada respon. At least saya tahu saya tak cakap seseorang. Okay. So, kalau sekiranya tuan-puan tengok dekat, saya ambil satu contoh bio lah kan. Bio kan cantik tadi kan. Saya pun dah profit dah tadi counter ni. Okay. Kalau tuan-puan nampak dekat bawah ni, okay, today trade summary ni, sebenarnya benda ni saya jarang share secara public. Tapi tak apalah, malam ni kita share je lah. Kalau tuan-puan tengok dekat volume, okay, dekat bahagian volume ni dia ada buy dan dia ada sell. Okay, kalau kita nampak buy volume besar kan, 19 apa ni, 1.9 juta, almost 2 juta dia punya buy volume. Dia punya sell baru 900 ribu lah. Okay, 900 ribu. Okay, so dari segi value, buy 67 juta, sell baru sahaja 33 juta. Kalau kita tengok dari segi transaction pun, transaction buy 5,182. Manakala transaction sell baru 1,841. So, kalau secara detailnya, kalau tuan-puan bandingkan dengan chart, okay, contoh macam ni chart kan. Ini saya ambil yang daily chart. Pada satu hari punya chart, kita hanya nampak sebatang je kan. Dia punya bar dia kan. Volume bar punya chart tu. Volume bar kita nampak satu je macam tu. Tapi sebenarnya, yang satu volume bar ni, okay, yang satu volume bar ni, dia terdiri daripada dua bahagian. Satu bahagian bought, satu bahagian sold. Okay? Dia ada dua bahagian. So kedua-dua ini membentuk satu volume bar. Okay? Dia tambah dua tu. So biasanya dekat chart, kita jarang dapat chart yang menghasilkan net volume. Okay, maksud saya adalah kalau dekat chart kita akan dapat dia punya total accumulated volume. Kita jarang dapat net volume. Okay, jarang dapat net volume. Ada chart yang memberikan function net volume. Yang saya tahu macam Ninja Traders punya chart yang apa ni, yang global punya kan. Tapi tak sure kalau macam TradingView tak ada. Setakat ni tak ada. So kita tak ada dekat TradingView. Dekat TradingView kita tak ada net volume. Maksud saya net volume ni adalah kita nak yang contohnya kalau buyer ramai, kita nak yang bought volume tolak sold punya volume, kita akan dapat net buy, net bought volume. So kalau kita dapat net bought volume, maksudnya kita dapat bacaan yang lebih tepat lah untuk volume tersebut. Tapi masalahnya kita tak ada. Okay, masalahnya kita tak ada. Cuma apa yang saya berjaya buat untuk ahli-ahli group, saya cuma buat dia punya net volume tu secara macam mana nak cakap, acah-acah lah. Acah-acah macam net volume lah. Tapi tak begitu tepat sangat. Okay, dia macam ni. Saya buat macam ni. Kalau tuan-puan perasan, saya letakkan ke atas macam ni. Okay, saya tutup dulu ni. Kalau tuan-puan perasan, macam mana nak, tak payah besarkan saya buat macam tu je lah. Kalau sekiranya dia punya negative volume, dia akan duduk kat bawah. Kalau positive volume, dia akan duduk kat atas. Tapi yang ni saya cuba buat supaya positive volume ni adalah pure buy volume, negative volume adalah pure sell volume. So dia akan jadi macam ni lah. Kalau pure positive volume tinggi, dia akan naik atas. Kalau ada negative volume, dia akan turun bawah. Tapi belum perfect lah, maksudnya ada cuma tak perfect lagi. Itu yang kita cuba nak dapatkan, cuma tak dapat lagi dia punya source of volume tu. Kalau dapat dia punya source of volume tu, kita boleh buat macam ni. Kita dapat extract dia punya bot punya volume daripada total volume. Kalau tengok dekat sini overall 3155782 tu kan, itu overall total kan. Tapi kita nak, kalau boleh kita nak yang ini, tolak yang ini, kita akan dapatkan total volume. So at least kita tahu volume tu memang khas untuk buyer sahaja. Macam tu. Tapi buat masa ni tak dapat lagi lah. Okay, buat masa ni tak dapat lagi. So apa yang saya nak cerita adalah volume ni sebenarnya dia adalah kita consider sebagai fuel, fuel, FUEL ataupun bahan bakar lah kan. Bahan bakar, bahan api lah ataupun bahan yang menggerakkan price. Fuel kepada pergerakan
pergerakan price. Ini yang jarang orang cerita lah sebenarnya. Tapi volume ni amat penting. Kalau sekiranya pergerakan tanpa volume, dia adalah cacat. Kalau pergerakan dengan volume dan volume tu adalah agak signifikan, dia adalah valid. Kalau sekiranya tuan-puan tengok buy hold kan, dia naik sikit, volume dia agak tinggi, and dia drop sikit, and dia naik lagi tinggi dengan kenaikan candle yang lebih tinggi. So dekat sini sahaja pun kita dah nampak dah sebenarnya dia kenaikan harga ni disokong oleh volume yang agak strong, and then high chances dia boleh buat kenaikan lagi. Okay, high chances dia boleh buat kenaikan lagi. Tapi saya dah jual dah. Saya dah jual lah awal sebab saya nampak dia dah ada exit signal. Tapi kalau sekiranya tuan-puan tengok, sebenarnya boleh lagi. Tapi apa-apa profit yang kita dapat tu secure dululah. Okay, secure dulu. Itu saya punya prinsip lah, tuan-puan punya lain. Okay. Macam ni kan. Ada volume yang signifikan, ada kenaikan candle. And then volume ni tak signifikan sangat. Ada volume yang signifikan, ada kenaikan candle. Itu memang consider signifikan. Kalau macam ni dia tak signifikan. Volume tinggi tapi candle pendek sahaja, doji, dia tak signifikan. Okay. So apa yang saya nak cerita malam ini. So dalam komponen chart ni, sebenarnya tajuk kita indicators kan. Price and volume dia adalah source of information kepada kesemua indicators yang ada dekat pasaran. So apa sahaja, bukan apa sahajalah, maksudnya kebanyakan lah most of the indicators yang ada dekat pasaran, hampir kesemua lah, saya bukanlah boleh cakap 100%, tapi hampir kesemua, saya boleh cakap dekat sini, saya tulis dekat sini lah. Almost all indicators refer to price or volume. Saya tak boleh cakap N sebab dia tak semua indicators yang pakai volume dan tak semua indicators yang pakai price. Tapi most of the indicators akan rujuk kepada moving average. Itu yang tuan-puan jarang dengar kan. Okay. So berkenaan dengan moving average, saya kena letak dekat sini. Salah satu daripada most basic and most widely used indicators adalah moving average. Okay, moving average. Kalau tak pernah dengar, boleh Google lah kan. Okay, indicators yang paling basic dan paling digunakan oleh ramai orang adalah moving average. Okay, paling basic dan paling ramai digunakan. So, apakah yang menghasilkan moving average? Moving average terhasil daripada komponen price. Okay, moving average dihasilkan daripada komponen price. Saya kena letak macam tu. So, price menghasilkan komponen moving average, dan untuk maklumat, kebanyakan daripada indicators yang ada untuk kita pakai menggunakan moving average sebagai dia punya formula dia, macam MACD, stochastic, even Bollinger Band, Donchian Channel kan, even Ichimoku pun ada pakai. So banyaklah, banyak. Okay. So kalau tuan-puan tak pernah dengar nama-nama indicators tu, boleh tengok balik. So mostly menggunakan moving average. Untuk secara detailnya actually saya dah explain dah sebelum ni dalam grup online coaching. Okay, tapi kat sini saya tak explain lah sebab nak explain asas kepada moving average ni pun satu hal. Dia nak cakap kompleks tak juga, tapi perlukan kepada kupasan yang agak lengkap. Okay, so secara umumnya indicators ni kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Yang ni saya dah ceritalah dekat ahli-ahli grup sebelum ni. So kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu kita panggil sebagai overlay indicators. Okay. Nanti saya tunjukkan apa benda ni. Kalau tak pernah dengar, mungkin first time dengar ke kan. Okay. And then satu lagi kita panggil sebagai oscillators. Okay. Oscillators. So indicators kita bahagikan kepada dua. Satu overlay dan satu oscillators. Dia sebenarnya kedua-dua pun bukan kedua-dua. Memang macam itulah dia punya pembahagian dia. Okay, ni saya ambil kat sini. Okay, macam tu. Kalau first time dengar, agak je ini adalah ilmu barulah. Okay. So, apakah yang dimaksudkan dengan overlay indicators dan apakah yang dimaksudkan dengan oscillators indicators? Okay. So, ada soalan. Jangan saya tengok soalan ahli group.
apa ni? Kalau volume tinggi tapi price tak berapa nak gerak, adakah kemungkinan roadblock? Kita tak pakai istilah roadblock, PKP je pakai istilah roadblock. Nanti Tuan Mohsin tengok balik video penerangan tentang volume price analysis dalam grup. Okay, dalam grup saya dah sediakan. Tajuk dia volume price analysis. Istilah dia adalah accumulation candle. Okay, istilah dia adalah accumulation candle. Kita kena tengok dia berada kat mana. Kalau dia berada kat bawah, dia adalah accumulation candle ataupun dia berada di bahagian bottom kan. Kalau dia berada dekat atas, dia boleh jadi distribution candle. So kena hati-hati. Okay. Dalam sesi revision pun saya dah explain berkenaan dengan candle. Sekejap video. Ni dalam ni nanti tuan tengok baliklah dalam video syllabus ni. Tengok dalam tu memang ada berkenaan dengan candle lah. Okay. Okay, so apa tadi? Overlay. Okay, overlay. Apakah yang dimaksudkan dengan overlay? Okay, saya kena cerita mengikut apa yang saya faham lah mengikut apa yang saya faham lah. Kalau dulu masa saya kerja sebagai dental kan, sebagai dentist, kita ada satu rawatan gigi yang kita panggil sebagai overlay punya filling. Dia macam ni. Overlay. Kita tengok overlay dental punya treatment. Okay, saya tunjuk macam ni. Contoh kalau sekiranya tuan-puan punya gigi berlubang lah. nak senang kan, kita cerita bab gigi lah. Kalau tuan-puan punya gigi berlubang macam ni lah contoh kan. Ataupun tuan-puan ada tampalan yang lama yang macam ni, yang silver ni kan. Tampalan yang lama macam ni. Tapi dah lama sangat tuan-puan rasa macam nak tukarlah pergi bentuk yang cantik sikit. Ataupun tampalan macam ni. Tampalan macam ni yang dah besar sangat tapi dah lama sangat kan. Nak tukar pergi color yang sama dengan gigi. Sebab kadang-kadang kalau tampalan tu besar sangat, kalau kita senyum lebar lah kan. Kalau senyum sikit-sikit tak nampak sebab dia kat belakang. Kalau senyum lebar kita akan nampak kan dia punya amalgam tu, yang silver amalgam tu kan. So kalau kita nak cantik, boleh suruh dentist buka balik tampalan yang tu, yang lama tu, gantikan dengan overlay. Dia buat daripada seramik. Okay, seramik. Maksudnya bila tampalan yang lama tu dia buang, dia akan ada lubang kan dekat situ. Saya lukislah sikit Contohlah buat dental ni dia kena pandailah lukis gigi kan. Dia macam ni. Contoh kalau kita ambil daripada tepi lah macam tu kan. Ini contoh gigi lah Contoh gigi. So ada lubang dekat sini. Okay. Ini akar dia tak cantik lah macam ni. So sini adalah tampalan yang lama. So bila kita buang tampalan yang lama ni, dia akan ada lubang kat situ. So untuk menghasilkan satu tampalan yang baru, yang cantik, kita akan gunakan satu bahan yang kita panggil sebagai seramik. Seramik ni dia cantik, dia durable, dia tahan lasak. Okay. So bila yang ni dah buang, dia akan ada lubang kat situ kan. Kita akan letak tampalan sementara dululah, sementara nak tunggu seramik tu siap, sebab kena ambil acuan hantar ke lab buat yang seramik tu. Seramik tu dia akan datang bentuk sama dengan tampalan macam tu. Dia akan datang macam ni bentuk dia. So yang ini kosong. So bila seramik ni dah siap, kita akan just tapak je lah. Yang ni pindahkan ke sini, letak simen dan dia akan lekat. Okay, dia akan lekat. So benda ni kita panggil sebagai overlay. Kita panggil sebagai overlay. Kalau tengok gambar dia macam ni. Dia macam ni. So ini adalah bentuk gigi yang dah dibuang. Contoh dekat bahagian atas ni kan. So kita buang balik dia punya tampalan yang sementara tu. Kita pasang ni. Letak macam tu. Bila dah siap dia akan cantik macam ni. Bila dah siap. So tak ada contoh gigi yang dah siap kat sini. Semua ada dekat lab je. Ini tampalan lama. Contoh lah lebih kurang macam ni lah. Ni contoh tampalan lama kan. Bila dah siap kita akan tutup tu, dia akan nampak cantik sama dengan gigi asal. Okey, sama dengan dia akan jadi macam ni balik. Nampak macam original balik gigi tu kan. Kalau nak cantik kan boleh buatlah overlay. Harga dia tak mahal sangat lah. Okay. Dalam dekat 1,000 macam tu lah lebih kurang. Okay. Tu contoh. So dekat chart pun dia istilah yang sama sebenarnya. Overlay ni maksudnya kita letak dekat bahagian atas dia. Okey, so kalau contoh macam ni. Okey, sebagai contoh macam ni, saya tutup yang ni, saya buka balik yang ni. Sebagai contoh macam ni, kita nampak chart ni dia hanya ada bahagian komponen price and volume. Okey, dia ada komponen price dan komponen volume.
Apa-apa yang kita letakkan dekat komponen price kita panggil overlay. Sebagai contoh, saya pasang saya punya movie average. Okey, saya letak movie average 59 movie average. Okey. Apa-apa yang saya pasang dekat komponen price kita panggil sebagai overlay indicators. Ni ulangan balik je. Saya ulang balik yang saya dah cerita dekat ahli-ahli group. So ahli group boleh tengok balik lah. Okay. Kita punya discussion hari tu kan. Gatal kat tangan. Okay. So ini sebagai contoh overlay. Okay, contoh lain, contoh macam Ichimoku. Kita letak Ichimoku ni pada komponen price. So dia adalah overlay. Contoh saya letak gun, okay, garisan gun line, gun merah, gun biru kan. So sama, ini dikira sebagai overlay. Kalau saya letakkan 3SUTC, ini indikator yang lebih sophisticated lah. So dia dikira sebagai overlay. So kalau kita nak indikator yang dah built in, yang dah ada dekat dalam trading view, contoh Bollinger Band. Okay? Kita masukkan Bollinger Band. So Bollinger Band ni adalah dikira sebagai overlay indicators. Ataupun tuan-puan nak masukkan Donchian Channel ataupun DC. So Donchian Channel ni pun adalah kena. Patutlah saya rasa gatal sebenarnya tangan ni. Kena gigit nyamuk punya. Okay, macam Donchian Channel kan. Ini adalah overlay indicators. So kenapa dia dipanggil overlay? Sebab dia berada pada price. Okay, dia berada pada price. That's why kita panggil overlay. So untuk ahli-ahli group indicators yang banyak overlay yang saya dah bagi, contohnya macam E2S. E2S adalah overlay indicators yang kita letak pada komponen price yang dia dah bagi signal dekat mana entry, dekat mana exit. Nak follow boleh, tak nak follow pun boleh. Okay. And then kita ada Fuji BMX Hybrid yang mana dia dah ada dah komponen yang menunjukkan mana dia punya bottom dia, mana dia punya top dia, bottom dia, mana dia punya bullish area, bearish area, mana dia punya midline dia, apa semua, bearish zone, bullish zone, strong resistance, strong support, semua dah ada. Okay. Selain daripada tu, kita pun ada 3SUTC. 3SUTC indicators dia menunjukkan dekat mana bullish area, bearish area dan bullish area baru macam tu. Ini boleh naik lagi ni. And then kita ada 3S trend yang mana kita boleh nampak pergerakan trend dengan lebih ketara. Yang mana kalau dia masih hijau dia strong lah. Dia masih strong trend. Okay. Cuma dah ada exit signal tu kena hati-hati. And then kita ada ZZ2 yang mana ZZ2 ni saya dah letak lah dia punya automatic support kat sini, automatic resistance kat situ. Kalau kita nampak dekat sini dia dah sampai dia punya resistance, dah break sikit. Akan naik lagi test dekat sini. Banyaklah cerita dia kan. Bukan nak cerita pasal indicators ni, nak cerita tentang benda ni nama dia adalah overlay yang mana kita nampak dia berada pada chart. Okay. Kalau tengok ZZ2 ni, kalau ada arrow putih ni menunjukkan dia strong menaik ke atas. Kalau ada arrow merah dia strong drop ke bawah. Okey, itu yang berkenaan dengan mana ni tadi? Ni. Overlay indicators. Yang kedua kita panggil sebagai oscillators. Okey. Oscillators ni dia berada sama ada di atas ataupun di bawah. Sebagai contoh yang ini di bawah. Kalau saya gerakkan dia naik atas, dia berada di atas. So dia tidak berada pada price lah. Okay? Dia tidak berada pada price. Sama ada dia duduk ke atas ataupun dia duduk kat bawah. Kenapa nama dia oscillators? Sebab sepatutnya oscillators ni merujuk kepada pergerakan harga oscillate di antara atas dan bawah. Okay, sebagai contoh, kita ada dua ekstrim. Saya ambil contoh paling mudah lah. Apa indikator yang tuan-puan selalu pakai? Mungkin saya ambil RSI lah. Okay, RSI. RSI dia ada dua bacaan. Dia ada default setting dia. Dia ada level 20. Dia ada level 80. Kita ada maksimum 100 dan minimum 0. So RSI akan bergerak di antara macam tu. Dia akan bergerak macam itulah lebih kurang kan. So dia akan bergerak di antara 0 hingga 100. Okay. Pergerakan di antara 0 hingga 100 ni kita namakan dia sebagai oscillate. Dia oscillate. Oscillate ni dia naik turun, naik turun, naik turun. Itu nama dia oscillate kan. Kalau oscillators,
dia bergerak di antara dua ekstrim tu, top and bottom. That's why kita panggil sebagai oscillators. Antaranya adalah RSI. RSI bergerak di antara silap. RSI bukan 80. Sekejap silap. Saya kena padam balik. Okey, RSI di antara 70 dan 30. Nanti kan jadi ilmu sesat pula. Okey. RSI di antara 70 dan 30. Okey. So dia duduk di antara 100 and 0 lah. Okey, dia tak keluar daripada itu. That's why dia dipanggil sebagai oscillators. Okey, kalau stokastik pula, stokastik dia bergerak di antara level 20 dan level 80 kan. Sini 80 dan sini 20. So apa-apa yang below, contoh dia naik situ, dia turun, lepas tu dia naik balik, dia turun balik kan. Apa-apa yang below 20 kalau stokastik kita consider sebagai oversold lah. Okay. Apa-apa yang lebih daripada 80 kalau stokastik kita consider sebagai overbought. Ini yang ilmu yang basic je sebenarnya kan. Sama juga dah dengan RSI. Kalau RSI atas 70 kita dah consider dia overbought. Kalau RSI bawah 30 kita consider dia sebagai oversold. Macam itu sahaja. So macam mana tuan puan nak tahu adakah RSI dah ekstrim ataupun belum? Kita tengok dia punya garisan dia lah. Contoh macam apa yang saya dah gunakan dekat FE2 indicators. FE2 indicators ni kita dah gabungkan beberapa indicators, RSI, stokastik RSI dan stokastik original. Okay. And then kita nampak pergerakan dia. Contoh, kalau dah ada telur-telur ikan di warna kuning ni, dia dah berada dalam oversold area, which is kita dah nampak dengan clear dia berada oversold. Kalau sekiranya tuan puan gunakan RSI stokastik lah, saya ambil stokastik stokastik yang asal original. Ini dia punya original version of stokastik. Okay. Kita nampak juga dia berada di bawah 20 dan di atas 80. Tapi dia tak ada signal yang menunjukkan yang dia dah overbought ataupun dia dah oversold. Kita kena tengok sendiri. Okay. Kalau yang modified punya kita boleh buat macam-macam apa yang kita nak buat. Nak tambah telur-telur ikan ke apa ke kan. Jadi kita nampak dia lebih jelas lah. Okay. Sebagai contoh kalau saya tunjuk RSI pula. Okay, macam ni. Kadang-kadang kita tak tahu apa benda yang kita nak baca kan. Sebab dia terlampau plain, kita cuma boleh baca bila dia berada di atas 70 punya level dan below 30 punya level. Itu sahaja. So dia very plain. Memang kadang dia membantu, tapi most of the time kadang kita terlepas. Bila kita dah letak indicators ni, dia bagi signal awal. Okay, dia bagi signal awal. Macam ini, FA2 ni saya dah combine beberapa indicators dalam satu. Tapi dia punya tema yang sama lah. At least tak adalah lari sangat kan. Okay. So apabila kita dah combine semua sekali, kita boleh keluarkan signal-signal yang ada. That's mean indikator tu sendiri bercakap dengan kita. Once dia dah bagi dia punya telur-telur ikan yang warna kuning ni, dia dah cakap dia dah overbought. Bila dia nak keluar daripada overbought, dia akan bagilah signal sama ada dia bagi segitiga putih ke, dot purple ke. Itu signal-signal yang dibagi. Dia nak cakap dengan kita yang dia dah nak habis, dia dah nak mula naik kan. Macam itulah lebih kurang kan. And then kalau tengok yang dia punya histogram purple putih ni, selagi mana yang purple ni warna putih, dia strong. Okay, dia strong, dia masih nak meneruskan kenaikan lagi macam tu kan. Tapi bila dah mula ada dia punya telur-telur ikan yang warna purple warna merah tu, dah kena mula hati-hati dah. Okay. Tapi kalau tengok macam biohole ni nampak okey lagi ni sebenarnya. Tapi sudah keluar dah. Macam itulah. Okay. Apa hal? Secure profit dulu kan. Tuan Syukri tanya, pernah dengar leading and lagging indicators, apa bezanya? Contoh leading dan lagging indicators. Semua indicators sebenarnya lagging. Tak ada leading indicators. Semua indicators adalah lagging sebab semua indicators merujuk kepada price and volume. Yang leadingnya adalah price lah. Okay, yang leadingnya adalah price. Dia tak ada semua yang leading. Tak ada. Price yang utama. Volume adalah fuel kepada price. And then memang kita ada beberapa indicators yang menggunakan volume sebagai asas dia. Sebagai contoh,
OVB kan. Sekejap saya tunjuk kat sini. OBV, on balance volume, macam ni. Indicators ni memang dia gunakan volume sebagai dia punya asas dia. Okay? Dia menggunakan volume sebagai asas dia. Dia tak gunakan price. Tapi kalau macam RSI, stokastik, semua gunakan price. Okay, semua gunakan price. Bukan gunakan price secara direct. Mereka gunakan moving average. Manakala moving average tu sendiri derive ataupun dihasilkan ataupun muncul daripada pergerakan price. So macam mana kita nak cakap? Basically semua indicators adalah lagging. Tapi nak cakap lagging pun taklah sangat lagging. Kalau harga bergerak ikut masa sebenar, dia indicators ni pun bergerak ikut masa sebenar lah. Dia tak adalah delay 1 second ke daripada yang asal, tak juga. Dia memang on spot juga pergerakan dia. Tak tahulah apa maksud dia. Cuba kita boleh cakap indicators tu terhasil daripada pergerakan price. Price bergerak on spot, indikator pun on spot jugalah dia punya pergerakan dia. Tak adalah dia delay kan. Unless kita tak pakai indikator yang kita pakai trend view yang lambat. Yang basic tu delay lah 15 minit sebab price pun delay. So semua yang lain akan jadi delay lah sebenarnya. Okay. Kalau leading and lagging counters ada. Macam counter-counter yang leading, counter-counter yang lagged, itu betul. Kalau indicators ni semua dia follow price je. Okay. Ataupun semua follow volume sahaja. Saya tak pasti kalau ada indicators yang stand alone. Macam setakat ni tak ada lah. Okay. Kalau macam Bollinger Band pun dia memang based on price. Price bergerak, dia bergerak. Kalau price tak gerak, dia tak gerak lah macam tu. Okay. Macam ni kan yang saya pakai ni kan. Yang apa ni ZZ2 ni kan. Support dengan resistance ni, dia memang detect pada price. Kalau price tak gerak, dia tak gerak. Macam ni. Apabila support dia meningkat kan. Support dia makin naik. That's mean kita tahu dia dah mula uptrend kan. So selagi dia uptrend macam tu, okay, masih okey lah kan sebenarnya. Mungkin dia dah cecar kot ni. Tak tahulah. Saya ingat dia dah nak drop balik dah ni sebenarnya. Sekejap kita tarik ke belakang. Sikit lagi. Okay. Cecah sini dia akan drop sebelum dia sambung naik lagi lah. Saya nampak macam tu sebab dah ada exit signal. So kena hati-hati lah. Okay. Macam tu lah lebih kurang. Tapi tak ada leading and lagging indicators ni. Ada leading and lagging chart. Counter lah macam tu. Okay, so secara umumnya overlay adalah apa yang ada dekat chart. Oscillators adalah apa yang ada dekat bawah ataupun dekat atas chart. Sebagai contoh, saya ada buat satu indicators. Dia sebenarnya indicators ni, dia sepatutnya adalah overlay. Okay. Dia sepatutnya adalah overlay. Tapi saya tukarkan dia jadi oscillators. Tapi dia bukanlah real oscillators sebab dia tak ada maximum upper borders dengan maximum lower borders, tak ada. Dia merujuk kepada pergerakan harga juga. Dia sebenarnya adalah harga juga sebenarnya. Yang kita tukarkan harga ini menjadi oscillators. Tapi dia bukanlah oscillators yang sebenarnya lah kan. Dia adalah price jugalah. Sepatutnya dia adalah overlay. That's why boleh pilih. Saya ada satu lagi. Yang ini. Royal Band Breakout Overlay. So bila saya pasang Royal Band Breakout Overlay ni, basically tuan-puan akan nampak dia berada kat sini. Kalau saya tutup yang lain, kalau saya tutup yang ni, kita nampak dia duduk kat sini. Kita nampak dia duduk dekat chart. And then nak lebih accurate lagi, tukar kepada Heikin-Ashi. Heikin-Ashi akan nampak dengan lebih clear lah. Dia bullish, bearish, bullish, bearish, bullish, bearish macam tu. Okay. Dan dah adalah segitiga tu kan. Segitiga tu mostly untuk entry punya signal lah. So cuma hati-hatilah bila dah ada exit signal tu, dia akan react. Dia punya reaction tu kadang lambat, kadang cepat. Tapi surely dia akan react. Okay, surely dia akan react. Okay. Royal Band Breakout ni bagus juga sebenarnya, tapi saya jarang pakai lah. Okay. Saya banyak pakai E2S, saya banyak pakai ZZ2 dan saya banyak pakai Fuji. Sekarang sebelum ni saya pakai 3S UTC, tapi saya rasa macam saya lebih lagi suka kepada Fuji. Okay, so apa yang kita cerita sekarang adalah
Saya dah cerita berkenaan dengan basic-basic indicator yang ada, tapi banyak lagi sebenarnya. Kalau tuan-puan perasan dekat built-in punya indicators ni kan, taik je yang terbina dalam ni, macam-macam lah indikator yang ada. Kadang yang terbina dalam ni pun tak habis dah sebenarnya kita nak explore sebenarnya kan. And then kalau pergi pula dekat perpustakaan awam, ini adalah indicators-indicators yang dihasilkan oleh pengguna TradingView tu sendiri. Ada tak kurang daripada 5,000 indicators yang dihasilkan oleh pengguna TradingView yang custom made. Okay, custom made. Seperti saya buat lah, okay, custom made. Suka hatilah kita nak buat macam mana berdasarkan kita punya ilmu, pengalaman, kita punya motif, apa yang kita nak, objektif kita nak macam mana kan, macam-macam. Tuan-puan boleh tengoklah. Okay. Kadang kita pun pening juga sebenarnya, banyak sangat kan. Tapi kalau sekiranya tuan-puan pandai buat, boleh buat sendiri je, tak ada masalah pun sebenarnya. Yang penting tuan-puan kena tahulah apa objektif indikator tu dihasilkan. Macam saya nak supaya chart tu sendiri bercerita dengan kita apa benda yang berlaku dekat chart. Contoh, dia dah sampai ke level entry, dia kata okay, entry, tak ada chart yang akan bagi entry signal macam tu kan. Kita kena buat sendirilah. Okay, that's why kita buat kajian chart. Tujuan kajian chart sebab kita nak cari dekat mana entry, dekat mana exit. Kalau kita dah ada signal entry, signal exit, simple sangat lah. Kita tak perlulah nak kaji penat-penat kan. Okay, tu tujuan dia. And then kita nak tahu adakah chart tu masih bullish ataupun chart tu dah bearish dan sebagainya. So tujuan dia kalau kita buat custom indicators. Okay, bukan nak cakap yang original punya indicators tak bagus, tapi kita mengimprovisekan lagi original indicators tu supaya memenuhi cita rasa kita. Okay, apa yang kita nak. Kita nak lebih advance, kita nak lebih customize kan. Macam setengah orang kan kalau ada beli kereta kan nak modify tambah sport rim lah apalah kan. Nak bagi dia ikutlah kita punya cita rasa tu macam tu lah kan. Macam rumah kan, beli rumah kita nak tambah dapur lah, nak tambah ruang tamu lah, nak tinggikan atap lah, apa dah segala macam. Cita rasa masing-masing. So once kita dapat apa yang kita nak, and then kita boleh buat kajian yang lebih lagi accurate lah berdasarkan kita punya pengalaman dan sebagainya macam tu. Okay. So actually apa yang saya nak cerita malam ni simple je. Dia berkenaan dengan indicators, dan indicators ni at least tuan-puan tahu dia ada dua pembahagian dia. Ada overlay dan ada oscillators. So selepas ini kita tak adalah kita tak adalah macam pening-pening kan. Kalau orang cakap overlay kita dah tahu dah. Kalau orang cakap oscillators pun kita dah tahu dah. Tapi tak semua indicators yang ada adalah oscillators. Mungkin tak semua indicators yang ada adalah overlay. Itu dia ada pembahagian-pembahagian dia lah kan. Macam Donchian Channel, Bollinger Band, Ichimoku, Moving Average, apa lagi? Parabolic SAS dan sebagainya adalah overlay. Macam RSI, Stochastic RSI, MACD, Momentum, AD kan. DMI, ADX, apa lagi? Macam-macam lah kan, banyak-banyak lah macam-macam. Itu adalah oscillators. So at least kita tahu pembahagian itu pun dah okey dah. Okay. Tak tahu semua indicators pun tak ada masalah sebenarnya. Kadang-kadang setengah-setengah orang tak pakai pun indicators, just pakai support resistance, trend channel dan sebagainya pun dah cukup dah sebenarnya. Okay. Yang penting kita kena tahulah asas kepada kajian teknikal analisis kan. Macam dalam grup. Okay. Macam dalam grup saya tekankan first kita belajar apa tahu. First kita belajar berkenaan dengan asas cara kita nak baca chart tu. Yang saya tekankan adalah tentang wave lah. Terus kita belajar cara baca Elliott wave. That's why saya ada buat kelas hari tu kan untuk baca Elliott wave. So dari situ, daripada Elliott wave ni, baru kita tahu sebenarnya arah ke mana chart nak gerak. Okay, kita tahu. At least kita dah ada projection dekat mana dia nak gerak. Okay. Barulah dari situ kita boleh decide lah kan. Kita boleh decide menggunakan apa ni, dari situ kita boleh decide nak entry ke, kita nak exit ke dekat situ kan. And then untuk bagi lebih confident lagi, sebenarnya entry exit kat sini. Okay, barulah kita gunakan indicators. Okay, indicators ni dia macam
Seperti yang saya beritahu sebelum inilah. First, kita kena tahu dulu dia punya wave dia, ke mana dia nak pergi. So itu sebagai dia punya tulang rangka pergerakan harga tersebut. Barulah kita boleh decide dekat mana kita nak entry dan dekat mana kita nak exit. And then baru kita boleh decide dengan lebih detail lagi dekat mana exact point yang kita nak entry dengan exact point kita nak exit berdasarkan indicators. So ini tulang rangka dia, candle-candle tu sebagai badan dia, and then indicator sebagai baju dia lah. Okay, lebih kurang macam tu. And ini dia lebih detail lah kalau nak belajar berkenaan dengan wave ni. Untuk indicators ni mana yang patut kita pilih for hourly, one day, lain-lain kot boleh selit penerangan, semua time frame boleh pakai. Dia sebenarnya yang kita kena lihat adalah adakah kita nak swing ataupun kita nak intraday. Kalau kita nak intraday, kita boleh gunakan time frame yang lebih short term time frame, mungkin dalam 4 hourly dan ke bawah. Tapi indicators tu dia akan follow kita punya time frame. Okay, dia akan follow kita punya time frame. Contoh kan, sebagai contoh macam ni. Saya pasang apa 3S trend lah. Okay, saya pasang 3S trend lah macam ni. Okay, kalau kita nak swing, kita tengok time frame besar sikit macam daily, weekly kan. Kita boleh nampak lah selagi mana weekly okay, then kita masih boleh hold untuk swing. Kalau kita nak short term, kita tengoklah mungkin setengah jam ke, mungkin kita boleh tengok apa ni 1 hourly ke kan. Kalau tengok 1 hourly dah banyak dah exit signal, so high chances dia akan drop dulu. Okay, high chances dia akan drop dulu. So generally kita kena tengok dulu dia punya wave dia macam mana, macam ni. Kalau saya tengok, kalau bio holding ni dia punya wave 3 kat sini, wave 4, dan sekarang dia buat wave 5. So wave 5 kadang-kadang dia boleh melepasi wave 3, kadang-kadang dia tak lepas. Kalau macam ni nampak gaya ni dia akan naik sikit lagi. Mungkin dia akan test 395, mungkin akan test lah kan. Tapi tak tahulah, mungkin dia akan drop dulu sekejap sebelum dia naik lagi ke. Sebab kalau tengok daily, dia akan drop, okay? Sebab dia dah ada exit signal dekat sini. So dia akan drop sikit ke dulu kan, macam mana. Sebab dah naik tinggi, biasanya orang akan take profit dulu. Tapi tak tahu, kalau dia nak sambung tinggi, naik terus besok ke, boleh juga. Sebab volume pun ada kan. Kena tengok besok macam mana. Kalau besok dia punya wave dia cantik, then dia cantik. Sebab wave tu yang akan menentukan dia punya arah pergerakan dia. Kalau kita tak reti baca dia punya wave dia, ataupun nama panjang dia Elliott wave, kita tak dapat nak predict ke mana pergerakan dia besok. Okay, macam tadi. Macam tadi kan, starting dia pun kita dah nampak dah sebenarnya ke mana dia nak pergi. Cuma dia nak habis dekat mana tu kita tak tahulah. Sebab kita dah dapat projection yang dia akan naik. Okay, dia akan naik. Dia akan buat wave 0, 1, 2, 3 dan 4 dan 5 kan hari tu. Cuma kita tak tahu dia nak landing hari ke berapa lah, terakhir sekali. Okay. Hari ni tunjuk buy hold je. Apa lagi? Banyak yang naik tadi. Evergreen naik. Yontai pun naik tadi. Ni buy holding anak dia pun naik tadi. Geocean dalam proses apa ni, right issue. So that's why dia ada X. Kalau tak nak subscribe, tapi dah ni dah nak habis dah right issue tu. Dia dah nak habis dia punya X date dia tu. Okay, macam buy holding kan. Kalau siapa-siapa yang dah belajar tentang wave dalam kelas Elliott Wave hari tu, saya dah ajar secara detail macam mana cara kita nak buat projection pergerakan harga pada hari itu. Let's say macam ni. Macam anak dia ni tadi kan. Seawal pagi tu kita dah, at least kita dah nampak dah projection dia nak pergi mana. Okay, adalah dia punya kriteria dia lah. Tu nak kena belajar detail lah. Okay. So lebih kurang macam itulah. Apa maksud window dressing? Cuba saya google kan. Sebenarnya dia macam aktiviti nak bagi cantik annual report je. Dia bagi naik dia punya profit margin lah, apa semua macam tu. Ni je, betul lah maksudnya. Window dressing adalah strategi yang digunakan untuk mencantikkan dia punya fund performance. Itu je. Dia bagi cantik lah, dia nak bagi dapat dekat report tu cantik. Sebenarnya
tak cantik sangat, tapi dia nak bagi nampak supaya cantik macam tu. Macam tu je lebih kurang lah. So boleh rujuk Investopedia. Okay. Untuk terms-terms yang ada dalam pasaran saham, kalau tuan-puan tak faham sangat, buka je Investopedia, cari je kat situ dahulu. Okay. Cuba apa ni? Uh, um, ada inisiatif lah untuk mencari kan dulu sebelum tanya. Sebab benda tu kadang kita tahu, tapi kena carilah dulu. Cari-cari, tak tahu kan, tak jumpa. Kalau dah cari-cari kat mana-mana tak jumpa juga, tanyalah. Okay. Okay, rakan-rakan ahli group ada soalan? Dekat rakan-rakan Facebook ada soalan? Malam ni kita tak discuss counter lah. Okay, saya ingat kalau tak ada soalan, saya tunggu dalam 20 second sebab Facebook kan dia lambat sikit. Cuma malam ni topik ni saya umumkan, saya tak detailkan sangat sebab kalau saya pergi detail sangat, better join group. Okay, better join group. Belajar dalam group, barulah detail. Tak ada kot kan, tak ada soalan lah. Okay lah, kalau tak ada soalan, sebelum saya lupa, kita ada group public kat sini, so saya share juga link dia, kod-kod ada rakan-rakan yang tak perasan. Okay, boleh tengok dekat situ. Untuk saya share dekat bahagian komen dekat Facebook tu, untuk rakan-rakan yang belum sertai kita punya group public, just tekan je link tu, akan terus ke group public lah. Okay, and then untuk rakan-rakan yang belum jadi ahli group tapi berminat nak jadi ahli group, boleh terus ke saya punya laman web www.bursatraders.com. Okay, boleh tengok dalam tu ada information macam mana cara nak jadi ahli group. And then personally saya rasa lah, personally lah kan, berdasarkan rakan-rakan ahli group yang lain punya feedback, memang tak rugilah tuan-puan belajar dalam group. Okay, memang tak rugilah sebab kita ada macam-macam discussion yang ada. Okay, tajuk-tajuk semua yang signifikan lah untuk kita trade. Okay, at least tuan-puan tahu dekat mana nak entry, dekat mana nak exit tu pun dah cukup dah sebenarnya. Okay, so kalau betul-betul serius nak buat duit dekat pasaran saham ni, better belajarlah secara serius. Okay, better belajar secara serius. Dan saya jemputlah untuk sertai group. Kita sama-sama belajar dalam group. Okeylah, sampai situ dahulu. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita tangguhkan sesi pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan sambung. Saya ingat besok, nanti besok lah saya buat announcement. Mungkin kita akan cari satu masa untuk buat sesi discussion counter. Besok petang saya buat announcement. Sama ada saya ada masa ke tak ada masa besok. Okey, kita tangguhkan sampai situ dahulu. Wallahu alam. Kita tangguhkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.